Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. InsyaAllah kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, dan Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Dan saya pilih buku yang ada bersama adik-adik semua, Al-Hadiyatu fil Qawaidin Nahwiyah Bisyawahidil Quraniyah. Hadiah lah. Hadiah dah jadi bahasa Melayu. Hadiah. Nabi menggalakkan umat dia sentiasa saling memberi hadiah antara satu sama lain. Apa tujuannya? Sabda Nabi SAW, tahadau tahabau. Hendaklah kamu saling memberi hadiah antara satu sama lain. Tujuannya supaya kamu tahabau, supaya kamu saling berkasih sayang. Jadi kalau orang bagi hadiah pada kita, kita suka pada dia, kita pun bagi hadiah pada dia, dan dia pun suka pada kita. Orang Islam wajib suka, menyukai dan saling sayang menyayangi. Jadi kalau hadiah kita bagi pada siapa saja, walaupun dia dah mampu, walaupun dia orang kaya, tapi kalau sedekah kita bagi pada hanya orang miskin. Jadi penulis ini namakan buku ini sebagai hadiah. Hadiah dia kepada kita semua. Dan saya difahamkan penulis buku ini telah meninggal. Semoga kita juga memberi hadiah kepada penulis buku yang telah memberi hadiah kepada kita, iaitu dengan kita belajar buku dia, maka dia pun akan dapat ilmu yang bermanfaat, pahala yang berterusan. Dan buku ni keistimewaannya ialah sebab setiap kali kaedah nahwu dia bagi contoh daripada ayat Al-Quran. Kenapa dia ambil contoh daripada Al-Quran? Banyak kita jumpa buku bahasa Arab, dia ambil contoh ayat-ayat biasa je, bukan daripada Al-Quran. Berbeza dengan buku ni, bila dia bagi kaedah dalam bahasa Arab, dia buat contoh daripada Al-Quran. Sebab asal bahasa Arab ialah daripada Al-Quran. Asal bahasa Arab adalah daripada Al-Quran. Jadi tidak patut belajar bahasa Arab tapi tak faham Al-Quran. Patut semakin kita belajar bahasa Arab, semakin kita faham Al-Quran. Okey. Cuba kita tengok kata-kata penulis. Muka surat 6. Muqaddimah al-muallif. Muqaddimah dah jadi bahasa Melayu, pembukaan ataupun permulaan. Muallif, pengarang. Penulis bagi tahu kenapa dia pilih Al-Quran sebagai contoh-contoh kaedah nahwu dalam bukunya. Tengok bawah sekali. Ada belajar bahasa Arab kan? Adik-adik semua dah belajar bahasa Arab kan? Dah belajar kan? Okey. Apa ditulis tu? Limaza Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran? Buku bahasa Arab, tapi kenapa contoh-contoh dia ambil daripada Al-Quran? Ada bagi tahu sebabnya. Asbab wa dawafi' al-i'timad ala lughatil Quranil Karim. Sebab-sebab. Wa dawafi' ni faktor-faktor. Dawafi' jamak. Kalau mufrad dia, kalau satu dafi'. Yang kat bawah tu dafi' kan. Jadi kalau satu dafi', kalau banyak dawafi'. Apa makna dia? Faktor-faktor. I'timad bergantung ala lughatil Quran, kepada bahasa Al-Quran. Jadi dia penulis nak bagi tahu kenapa dia banyak bergantung daripada Al-Quran dalam buku bahasa Arabnya. Pertama, dafi' al-awwal. Dafi' yang pertama, faktor yang pertama ialah al-iltisaq.
ataupun al-ittisal ma'al asli al-islami. Faktor pertama dia ambil contoh daripada Al-Quran sebab iltisak ni iltisak ni mana bersentuh. Kalau ittisal bersambung. Jadi sebab pertama kenapa dia banyak ambil contoh daripada Al-Quran, sebab bahasa Al-Quran, bahasa Arab dengan Al-Quran sangat tersentuh, makna sangat rapat. Jadi tak boleh dipisahkan Quran dengan bahasa Arab. Sebab iltisaq ataupun ittisal ma'al asli islami, dengan sumber asal Islam. Kemudian dia kata fadinuna Islam, agama kita Islam, ya'muruna, menyuruh kita jami'an, semua sekali, an nabda, untuk memulakan dengan Quran. Islam suruh kita mula dengan Al-Quran. Jadi kalau nak belajar ke apa ke, mesti mula dengan Al-Quran. Jadi salah ataupun kurang tepat kita belajar benda lain sebelum kita belajar Al-Quran. Berapa ramai yang belajar akademik tapi Quran tak faham. Belajar matematik, Quran tak faham. Belajar sains, Quran tak faham. Itu sistem pendidikan yang salah ataupun tidak tepat. Sebab itulah akhirnya orang tak cinta pada Allah, tak cinta pada akhirat. Sebab yang dipelajari di peringkat awalnya ialah ilmu dunia ataupun ilmu akademik. Okey, ad-dafi'u tsani. Ad-dafi'u ats-tsani. Faktor kedua, kenapa dia pilih bahasa Arab sebagai contoh dalam bukunya? Al-iltisaq ataupun al-ittisal ma'a fi'lil muslimin al-awail. Sebab perbuat ataupun amalan orang Islam di peringkat awal. Amalan orang Islam di peringkat awal, iaitu kalangan para sahabat. Apa sahabat buat dengan anak-anak mereka? Fakanu yabda'una ma'al atfal. Para sahabat buat pada anak-anak mereka iaitu tahfizihim, menjadikan anak mereka menghafal Al-Quran. Jadi sahabat pun suruh anak dia hafal Quran, walaupun masa tu tidak ada pusat tahfiz ataupun mahat tahfiz. Tapi mungkin mereka hafal di rumah ataupun di masjid. Dan selepas itu, selepas hafal Quran, apa para sahabat buat? Wa ba'da zalika yu'allimunahu mabadi' al-lughah. Mereka ajar pula anak mereka asas bahasa Arab. Faham? Jadi kalau hafal Quran tak faham bahasa Arab, ada masalah. Ada kepincangan. Sebab dia bahasa Arab dengan Quran tak boleh dipisahkan. Ini insya-Allah cara yang betul yang dibuat oleh para sahabat. Hafal Quran, kemudian belajar dan mahirkan bahasa Arab. Okey, dafi' as-salis. Saya ringkaskan faktor yang ketiga, Al-Quranul Karim yuwarisuna al-itqan fil lughatil arabiyyah. Bila kita belajar bahasa Arab melalui Al-Quran, Quran akan mewariskan kepada kita al-itqan, kemahiran dalam bahasa Arab, dan wal-umq, mendalami dari segi penulisan dan karangan. Sebab Al-Quran adalah bahasa yang ori, yang asal. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab daripada mulut orang Arab, tak ori, tak mantap, tak kuat. Tapi kalau belajar bahasa Arab daripada Al-Quran, lagi kuat, lagi mantap. Sebab bahasa Al-Quran adalah bahasa yang paling tepat. Faktor yang keempat, sebab agama. Jadi belajar bahasa Arab tujuannya untuk faham agama. Bila nak faham agama, kena faham kena faham Al-Quran. Kita belajar bahasa Arab nak faham agama. Nak faham agama kena faham. Jadi jangan pisahkan belajar bahasa Arab dengan Al-Quran. Berapa ramai yang belajar bahasa Arab boleh bercakap, mahir bercakap, tapi baca Quran tak faham. Itu ada masalah. Macam tak selari tujuan belajar bahasa Arab. Okey, yang kelima, Quranul Karim, annal Quranul Karim huwa an-nassul wahid min jami'in nususil lughatil arabiyyah allazi la yazalu mantuqan nutqan sahihan. Dia kata Quran satu-satunya kitab
yang bahasa Arabnya masih dipercakapkan, ditutur dengan betul dan tepat, iaitu bahasa Al-Quran. Kalau kita pergi Mesir, bahasa Arab dah lain dah. Dia banyak bercakap bahasa Ammiyah. Kalau pergi Syria pun sama, bahasa yang mereka cakap tak sama dengan Al-Quran. Pergi Mekah, pergi Saudi pun sama. Jadi yang satu-satunya kitab yang masih menggunakan bahasa yang asal ialah Al-Quran. Okey. Kita masuk bahasa Arab, muka surat 10. Okey, ilmu nahwi. Di bahasa Arab ni secara umumnya terbagi pada dua. Satu dipanggil ilmu an-nahwi, ataupun orang Melayu panggil nahu. Pernah dengar kan? Di Mak Tafin ni ada subjek nama dia subjek nahu. Tak ada. Subjek bahasa Arab lah. Okey. Jadi sebenarnya bahasa Arab tu umum. Kalau pecah ada dua. Satu ilmu nahwi, yang kedua ilmu saraf. Saraf. Okey. Kata penulis, min asyrafil ulum allati yanbaghi ala talibil ilmi an yabda' biha huwa ilmu nahwi. Antara ilmu-ilmu yang sangat mulia yang sepatutnya pelajar ilmu memulakan dengannya ialah ilmu nahwu. Jadi kata penulis, dalam banyak-banyak ilmu, ilmu antara yang terbaik ialah, yang patut pelajar mula dan belajar ialah ilmu nahwu. Kenapa? Allazi bihi ta'rifu tariqatil Arab. Dengan ilmu nahwu kita dapat tahu tariqatul Arab, cara orang Arab dalam menentukan baris, fi dhabtihim, dalam menentukan baris, li awakhiril kalimah, di akhir kalimah, wa dhabti awakhiril kalimah, dan dhabti itu makna menentukan baris di akhir setiap perkataan. Awakhiril kalimah yaduru, berlaga sekitar bainal i'rab wal bina. Ada. Jadi dia kata yang menentukan baris di belakang setiap hujung perkataan tu, dia dipanggil berlaga sekitar dua perkara. Satu i'rab, satu al-bina. Ataupun dipanggil juga mabni dan mu'rab. Jadi mabni daripada perkataan al-bina, mu'rab daripada perkataan i'rab. Pernah dengar kan? Apa beza mabni dengan mu'rab? Ha? Kuat sikit dah. Baris tak berubah. Baris mana? Awal ke tengah ke akhir? Baris hujung sekali. Okey, tak berubah. Itu mabni. Kalau mu'rab berubah. Boleh bagi contoh? Contoh mabni. Fi. Baris akhir dia apa dah? Sukun. Sukun kan? Pernah tak jumpa yang sukun tu jadi baris depan ke baris bawah? Tak ada kan? Itu dipanggil mabni. Ataupun anta. Anta, mabni ke mu'rab? Mabni. Sebab apa? Sebab ta, baris akhir ta tak akan berubah. Pernah tak baca antu? Tak ada kan? Pernah tak baca anti? Berubah tak? Itu bukan berubah. Sebab kalau anta untuk lelaki, kalau anti, dia itu bukan perubahan baris, itu perubahan perkataan secara total. Okey, cuba tengok fal i'rab. Cuba tengok. Fal i'rab, apa makna i'rab? Adik bagi perhatian, bahasa Arab ni dia kalau tak faham satu ayat, yang ayat seterusnya lagi tak faham. Fal i'rab, i'rab ialah huwa taghayyur. Ialah taghayyur apa dia? Perubahan. Taghayyur makna dia perubahan allazi yatra'u, yang datang, yatra'u yang mendatang, ala akhiril kalimah, di akhir perkataan ataupun kalimah al-mu'rabah, perkataan yang mu'rabah, yang berubah.
sebagaimana fi kalimah, sebagaimana dalam kalimah rabbukum. Kan? Cuba tengok. Dia tak berubah baris kan? Cuba baca. Boleh tak baca rabbukum? Boleh baca rabbikum? Boleh baca rabbakum? Makna bila barisnya berubah dipanggil i'rab ataupun mu'rab. Ulang. Bila baris akhir setiap perkataan berubah dipanggil mu'rab ataupun i'rab. Dan kalau mu'rab ni perkataan yang berubah baris akhirnya. Kalau i'rab perubahan. Okey? Contoh, dia bagi contoh. Fa fi qaulillahi ta'ala, terus dia bagi contoh daripada Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Cuba terjemah. Syukri. Kataba apa makna? Telah menulis. Kalau kutiba alaikumussyam, telah ditulis ke atas kamu. Tulis kat mana? Kutiba, kataba asalnya tulis. Tapi tengok konteks ayat. Kalau kutiba alaikumussyam makna bukan tertulis, diwajibkan ke atas kamu. Tapi Allah tak guna perkataan ujiba, diwajibkan, ataupun furida, difardukan. Allah guna perkataan kutiba. Kenapa? Mana lebih jelas menunjukkan perkara itu besar, penting dan wajib? Antara cakap dengan tulis, yang mana lebih menunjukkan benda tu wajib? Contohlah, Ustaz kata besok kena datang kelas. Ustaz cakap. Tapi satu lagi Ustaz tulis surat. Ustaz tulis surat, besok kena datang kelas. Yang mana lagi penting? Tuliskan. Sebab tu Allah guna perkataan kutiba. Puasa itu diwajibkan sampai tahap ia telah ditulis ataupun dicatatkan. Okey, di sini apa makna kataba? Bukan. Tuhan kamu telah mewajibkan. Kataba rabbukum, Tuhan kamu telah mewajibkan ala nafsi, ke atas dirinya rahmat. Apa maksud ayat ni? Sambil kita belajar bahasa Arab, sambil kita tadabbur. Siapa boleh faham? Allah mewajibkan rahmat ke atas dirinya. Macam mana ni? Allah boleh tak wajib kepada hamba-hambanya solat, puasa? Boleh tak? Boleh kan? Kita boleh tak mewajibkan ke atas Allah? Boleh. Boleh tak kita mewajibkan pada Allah? Tak boleh. Allah boleh tak mewajibkan ke atas dirinya sendiri? Ada dalil. Ayat ni. Kenapa Allah wajibkan? Mana asalnya wajib tak bagi Allah? Tak wajib. Tapi bila Allah wajibkan menunjukkan apa? Apa yang Allah nak bagi tu? Benda tu? Bukan juga. Allah nak bagi tu, rahmat aku kepada kamu mesti dapat. Sebab ia macam dah wajib ke atas aku. Jadi jangan risau. Siapa yang ada masalah, siapa yang sedih, bila balik kepada Allah, wajib dapat. Sebab Allah kata, rahmat itu aku telah wajibkan ke atas aku untuk beri pada kamu. Boleh faham? Okey, cuba tengok Rabbukum. Rabbukum baris apa? Adik tengok ni. Rabbukum, Rabbu, bu, baris apa? Baris depan kan? Sebab apa? Cuba tengok i'rab dia. Farabbukum fa'il. Fa'il kan? Fa'il ni apa hukum dia? Baris depan ke, baris bawah ke, baris atas? Baris depan kan? Betul? Saya tak pastilah. Ada semua ni yang dah belajar nahwu ataupun sebahagian je? Sebahagian? Tengah terlima je. Mana adik-adik ni tak tahulah. Baris depan ke fa'il marfu' tak tahu. Dalam ni tak tahu, kat luar tahu. Besok kita buat kelas kat luar.
Okey, rabbukum baris depan. Kenapa? Cuba tengok dalam buku. Sebab dia fa'il. Apa makna fa'il? Pembuat ataupun pelaku. Dan hukum fa'il marfu'. Dan tanda dia marfu' di sini wa alamatu raf'i ad-dhammah. Tanda marfu' ialah dhammah. Apa makna dhammah? Baris? Apa makna dhammah? Baris depan. Az-zahirah. Apa makna zahirah? Nampak jelas. Okey, kalau ustaz tanya dalam ayat tadi kataba rabbukum. Kenapa rabbu baris depan? Apa jawapannya? Jawapannya tengok depan tu. Fa'il marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Okey, semula. Adik-adik, kenapa dalam ayat ni rabbu baris depan? Jawapannya fa'il. Kuat sikit. Okey. Tengok ayat bawah pula. Wa fi qawlihi ta'ala inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Cuba terjemah. Sesungguhnya rabbakum Tuhan kamu allazi yang khalaqa telah menciptakan as-samawat berapa lapis? Wal arda berapa lapis? Langit 7, bumi pun 7. Langit 7 lapis ada dalil tak? Ayat apa? Allazi khalaqa sab'a. Surah apa tu? Jadi Allah yang menciptakan sab'a samawat, 7 lapis. Okey, langit 7 lapis ada dalil. Bumi 7 lapis ada dalil. Ada dalil. Habis pakai hentam jawab apa? Ada dalil tak bumi 7 lapis? Ada ke tak ada? Ada Adam? Tak tahu. Ada. Dalam Quran yang adik baca setiap hari. Ada Quran sekarang. Cuba buka surah At-Talaq. Surah At-Talaq. Oh, tak ada Quran. Telefon tak ada. Surah At-Talaq ayat 12 lah. Ayat 12 kan? Betul kan? Allah kata apa? Dengar ustaz baca. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Apa maksud dia? Allah yang telah mencipta sab'a samawat, 7. Kemudian wa minal ardi mislahunna. Dan daripada bumi juga mislahunna, seperti langit. Apa maksud seperti langit? Sama apa? 7 lapis juga. Okey. Jadi sekarang langit berapa lapis? Bumi berapa lapis? Apa dalil? Surah? Okey, alhamdulillah. Jadi cuba tengok ayat balik pada buku kita. Inna rabbakumullah allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Cuba tengok perkataan rabba. Rabba sekarang baris apa? Atas ke depan? Atas ke bawah? Atas. Kenapa pula tadi rabbukum, sekarang rabba? Jawapan dia tengok ke depan. Farabbakum ismu inna. Bila ada inna, selepas dia baris depan ke atas? Semula. Selepas inna, baris selepas itu baris atas. Selepas inna, baris selepas itu baris atas.
atas. Ada tak contoh lain selepas inna bari atas? Wal asri innal insana ke insanu? Na ke ni? Nu ke na? Sebab apa inna? Sebab ada inna. Okey. Jadi sekarang rabba dah. Sebab ada inna. Jadi i'rab dia apa dah? Ismu inna mansub wa alamatu nasbihi fathah. Apa makna fathah? Bari atas. Zahirah. Okey, sekarang ustaz tanya. Kenapa rabba bari atas? Bukan sebab inna. Sebab sebelum dia? Bukan. Sebab sebelum dia inna. Sebab sebelum dia inna. Okey, jawab dalam bahasa Arab. Limaza rabba mansub? Jawab dalam bahasa Arab. Jawapan bocor dalam ni. Tengok ke depan. Inna mansub alamatu nasbihi az-zahirah. Sekarang berubah tak bari? Tadi rabbu, sekarang rabba. Bila berubah tu dia panggil mu'rab. Adik nama apa adik? Luqman. Luqman ke Luqman? Oh, Luqman. Okey, tengok ayat ketiga. Wa fi qauli ta'ala qad ja'akum basairu mir rabbikum. Sekarang Rabb baris apa? Baris bawah. Kenapa pula baris bawah? Sebab sebelum dia min. Apa makna min? Ustaz tanya apa makna min? Makna? Dari. Kalau man? Kalau mun? Bulan. Bulan. Man, min, mun. Okey, sekarang cuba jawab. Kenapa rabbikum? Jawab dalam bahasa Arab. Ismu majrur bi min. Dia majrur sebab min. Alamatu jarrihi al-kasrah zahirah. Okey, sekarang kita ada satu perkataan Rabb kan. Tapi ada ketika dia baris depan Rabbu, ada ketika dia baris atas, ada ketika dia baris. Jadi perkataan yang akhir baris tu sentiasa berubah, dia panggil perkataan i'rab ataupun mu'rab. Mu'rab kan? Okey. Yang pertama Rabbu baris depan sebab apa? Sebab dia fa'il. Yang kedua rabba baris atas sebab dia selepas inna ataupun ba'da inna. Yang ketiga baris bawah sebab apa? Ba'da harfu jar. Ba'da harfi jar. Boleh faham? Adik nama apa adik? Kuat sikit. Hanif. Dengar tak? Dengar. Dengar? Fokus Okey. Siapa mengantuk boleh berdiri ya. Siapa mengantuk nak tidur ke berdiri. Dia kalau berdiri tidur juga baliklah. Okey. Okey, habis cerita i'rab. Cerita mu'rab. Sekarang tengok kat bawah. Wal bina. Jumpa tak? Jumpa tak yang warna merah tu? Jadi wal bina lawan dia al-i'rab. Kan? Kalau mu'rab lawan dia mabni. Faham? Semula. I'rab lawan dia al-i'rab lawan dia al-bina. Mu'rab Mu'rab lawan dia al-kalimah dalam bahasa Arab ada
al-i'rab. Yang kedua, al-bina. Jadi al-i'rab apa makna dia? Siapa boleh sebut? Al-i'rab perubahan. Tapi dalam konteks bahasa Arab, al-i'rab tak cukup perubahan. Iaitu perubahan baris akhir setiap perkataan. Okey. Lawan dia al-bina. Apa makna al-bina? Baris akhir setiap perkataan tidak berubah. Bila kita pakai i'rab, bila kita pakai al-mu'rab, kalau al-i'rab lawan dia al-bina, kalau mu'rab lawan dia al-mabni. Dia kalau kita nak bagi tahu contoh perkataan apa tadi? Rabbukum. Tengok ada boleh Rabb boleh berbaris depan, boleh berbaris atas, boleh berbaris bawah. Bila berubah baris, yang kom ni dia tak kira, kom ni perkataan lain. Rabb tu satu perkataan. Bila baris akhir boleh berubah, dia panggil i'rab. Tapi perkataan Rabb tu dia panggil mu'rab. Perubahan dia panggil i'rab. Tapi kalau perkataan Rabb dia panggil perkataan. Okey, ustaz buat soalan. Rabb ni perkataan mu'rab ke mabni? Jangan jawab i'rab. Bila sebut perkataan kena jawab mu'rab. Tapi kalau ustaz tanya kenapa huruf akhir Rabb berubah? Sebab dia i'rab. Boleh faham? Okey, sekarang al-bina. Kita baca dalam buku. Dia kata apa? Al-bina huwa luzumu. Jumpa ke? Ustaz nak pastikan insya-Allah pelajar-pelajar Mak Tafiz Al-Hashimi ni bila keluar daripada Mak Tafiz ni pakar dalam bahasa Arab. Boleh? Boleh i'rab, boleh cakap Arab, boleh tadabbur Al-Quran. Boleh? Setuju? Berjanji ya? Slow je insya-Allah. Okey, al-bina huwa luzumu akhiril kalimah. Apa maksud dia? Ialah luzum. Apa makna luzum? Luzum lazim. Dah jadi bahasa Melayu tak? Lazim. Saya lazim pergi itu, makna selalu. Jadi luzum di sini ialah lebih kepada makna tetap. Luzum makna dia tetap. Akhir kalimah halatan wahidah. Satu halatan wahidah apa makna? Halah dah jadi bahasa Melayu, wahidah pun dah jadi bahasa Melayu. Pernah dengar wahidah? Pernah? Pernah tak? Tak pernah. Wasi ni pernah? Pernah tak? Jadi kalau halatan makna keadaan, wahidah satu. Jadi penulis ni nak bagi tahu al-bina ialah akhir perkataan yang satu tak akan berubah. Boleh faham? Okey. Kita tengok contoh. Mahma taghayyarat, walaupun taghayyarat. Adik nama apa dah? Hanif. Boleh buka buku ni? Oh, pasal apa dia tak ada meja? Pasal apa dia tak ada meja? Susah dia nak tulis. Kalau boleh, semua buka buku ni dan tulis maksud-maksud di sini. Kalau tak, nanti lupa balik, nak mengajar orang dah tak boleh. Okey. Mahma taghayyarat, walaupun berubah awamil. Awamil ni makna faktor-faktor yang masuk kepadanya, seperti kalimah
allazina. Allazina. Cuba kita tengok contoh. Tengok contoh. Fa fi qaulillahi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Cuba terjemah. Qala allazina, orang-orang, istakbaru daripada takabur, orang-orang yang sombong. Apa kata orang sombong? Inna, tak cukup. Kalau inna sesungguhnya, kalau inna ada kami. Kalau inna sesungguhnya kami. Faham? Sesungguhnya kami billazi, dengan yang amantum bihi, yang kamu beriman dengannya, kafirun, kami. Siapa yang bercakap ni? Orang? Siapa orang sombong? Orang kafir lah. Sebab itulah sifat sombong ni sepatut tak ada pada orang beriman. Orang beriman sifat dia apa? Tawaduk. Bila kita sombong je, kita dah ambil sifat orang. Bahkan Nabi bagi amaran, siapa yang ada sifat sombong walaupun sebesar zarrah, apa hukumnya? Haram masuk. Sebab apa haram? Sebab dia jadi orang kafir. Faham? Telah berkata orang yang sombong sesungguhnya sesungguhnya kami dengan apa yang kamu beriman, kami kufur. Orang kafir yang sombong ni cakap dengan siapa? Dengan orang beriman. Apa yang orang beriman? Dia beriman dengan apa? Tengok, orang kafir ni bukan setakat tak beriman, tapi sombong lagi. Dia jumpa orang beriman, dia kata apa? Yang kamu beriman dengan Tuhan tu, kami tak beriman. Faham? Ni Allah nak cerita betapa sombongnya orang-orang kafir. Okey. Ada perkataan allazi. Allazina yang warna merah. Bagus buku ni. Satu, dia bagi contoh daripada Quran. Yang kedua bagus, perkataan yang dia nak bagi tahu dia warna merah. Senang nak cari kan? Okey, allazina isim mausul. Nanti kita akan belajar secara detail. Isim mausul mabni. Nampak tak mabni? Apa makna mabni? Tengok sini. Apa makna mabni? Baris akhirnya kekal. Iaitu mabni alal fathi, dibina di atas baris fathi, baris atas. Dia duduk tempat apa ni? Fi mahalli raf'in fa'il. Nanti kita akan belajar kemudian apa makna fi mahalli. Yang penting Ustaz nak beritahu, allazi adalah perkataan mabni. Jumpa mana-mana pun allazi mesti baris atas. Ustaz bagi contoh. Ayat tadi apa dah? Kataba Rabbukum kan? Yang kedua, inna Rabbakum. Yang ketiga, min Rabbikum. Jadi yang pertama baris depan. Sebab apa tadi? Sebab dia bukan fa'il lah, fa'il. Fa'il lah. Yang kedua, kenapa baris atas? Sebab inna. Yang ketiga, kenapa baris bawah? Min. Haruf puja. Okey. Sekarang cuba kalau Ustaz tukar kataba. Ni contoh, ni buka ayat Quran ni. Allazina. Kemudian inna.
allazina. Kemudian Ustaz Boh min allazina. Cuba tengok. Kalau kat sini selepas kata ba, baris apa? Baris? Tapi bila Ustaz tukar rabbukum kepada perkataan allazi, baris dia apa? Baris atas, bukan baris depan. Sepatut dia ikut sama baris depan. Tapi kenapa tak berubah kepada baris depan? Sebab dia apa ni? Okey. Yang kedua, rabba bertukar baris atas. Sebab apa? Sebab ada inna. Di sini Ustaz taruh inna juga selepas allazina, tapi dia kekal baris atas. Kebetulan baris atas. Faham? Dia asal pun baris atas. Okey, yang ketiga rabbi baris bawah. Sebab apa? Min kan? Sekarang Ustaz taruh juga min sebelum allazina, tapi bertukar tak baris? Cuba baca. Minal lazini ke minal lazina? Minal lazina ke minal lazinu? Kenapa tak berubah baris walaupun selepas harfu jar? Sebab dia? Jadi apa makna mabni? Kekal apa? Huruf akhirnya, baris akhirnya kekal, tak berubah walaupun duduk dalam apa-apa ayat sekalipun. Apa makna mu'rab? Huruf akhirnya berubah mengikut kedudukan ayat. Boleh faham? Okey. Kemudian kata penulis wa fi qaulihi ta'ala. Tengok contoh yang kedua. Wa fi qaulihi ta'ala innal ladzina ittakhazu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillah. Cuba terjemah. Inna sesungguhnya allazina orang-orang yang ittakhazu mereka telah. Kenapa sepakat? Inna tahu, allazi tahu, semua tahu, ittakhazu semua tak tahu. Sepakat ulama. Jadi ittakhazu apa makna? Mereka menjadikan al-ijla. Ijla lembu. Kalau Baqarah bapak lembu. Ijla anak lembu. Ijla anak lembu. Kalau bapak lembu Baqarah. Okey, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan al-ijla anak lembu, maksud di sini ialah patung anak lembu, sayana luhum akan yanal pada yanal akan menimpa mereka ghadabun. Apa makna ghadabun? Kemurkaan. Kalau ghadabun kemurkaan, kalau dimurkai dia tak hari baca. Dia tak hari baca. Kalau tak baca ni tak sah solat. Al-maghdubi. Baca tak? Bila? Baca ke tertinggal perkataan ni? Jadi kalau ghadab kemurkaan, al-maghdub dimurkai. Okey. Orang yang menjadikan patung anak lembu sebagai Tuhan akan ditimpa kemurkaan mir rabbihim daripada Tuhan mereka, wazillah. Zillah kehinaan. Okey. Cuba tengok perkataan allazi. Duduk selepas apa? Selepas inna. Tapi baris dia kekal baris atas kan? Okey. Jadi kalau i'rab dia ism mausul mabni ala fathi fi mahalli nasbin, itu kita belajar kemudian. Yang ketiga, wa fi qaulihi ta'ala inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Okey, cuba terjemah. Inna. Kalau inna sesungguhnya kami. Adik nama apa? Aidil. Kalau inna apa makna dia? Kalau inna, okey, pandai. Sesungguhnya kami ja'alna, kami telah menjadikan syayatin. Salah.
Syaitan-syaitan. Syayatin jamak ke mufrad? Kalau mufrad dia? Kalau syaitan berapa ekor? Syaitan. Seekor ke ramai? Adik, syaitan. Kenal kan? Kenal? Tak kenal syaitan? Oi, bahaya ni. Kenal tak? Tak pernah jumpa? Oh, tak pernah. Bahaya ni. Syaitan ada tiap hari tipu adik. Adik tak pernah jumpa dia? Tak pernah. Jadi kalau syaitan, berapa ekor? Seekor. Kalau syayatin, ramai. Jadi syaitan ni sebenarnya ada berapa ekor? Ramai. Setiap orang ada berapa? 8. Oh, pandai je. Siapa ramai syaitan ni? Oh, sampai 8 lah. Ada dalil ke 8 ni? Yang 8 syaitan ni jangan dekat, bahaya ni. Okey. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan awliya. Awliya apa mana? Wali bahasa Arab. Terjemah. Awliya apa dia? Awliya jamak. Kalau mufrad, wali. Kalau satu, wali. Kalau ramai, awliya. Penolong. Sesungguhnya Allah kata, kami telah menjadikan syaitan-syaitan penolong-penolong kepada lillazina, kepada orang-orang yang la yu'minun. Jadi kalau orang beriman, siapa wali dia? Kalau orang tak beriman, siapa penolong wali dia? Syaitan. Jadi adik nak penolong Allah ke penolong syaitan? Kalau nak jadi Allah sebagai penolong kita, kena jadi orang beriman. Ada tak satu ayat yang Allah kata Allah adalah penolong kepada orang-orang yang beriman? Allahu waliyul lazina amanu. Surah apa dah? Baqarah. Okey. Semoga kita semua adalah orang yang beriman. Dan bila kita orang beriman, siapa jadi penolong kita? Dan bila Allah mengurus hidup kita, selamat tak? Maka jadilah orang beriman. Bila jadi orang beriman, mesti selamat. Okey. Jadi Allah bagi tahu, Allah jadikan syaitan penolong kepada siapa? Orang yang tak beriman. Sekarang dalam perkataan lillazina, tengok yang mana merah tu. Lillazina. Sebelum allazi ada huruf apa? Li. Li dia panggil huruf apa? Huruf jar. Selepas huruf jar, sepatutnya mesti baris apa? Bawah kan? Lillahi kan? Alhamdulillahi. Tapi di sini kenapa tak lillazini? Sebab dia? Boleh adik? Kenapa lillazina? Mari tak berubah. Na tak jadi ni. Kenapa? Adik? Sebab apa ni? Sebab dia? Apa makna mabni? Apa dia? Kekal. Apa yang kekal? Baris akhir, bukan huruf akhir. Baris akhir tu kekal, tak berubah kan? Okey. Jadi bagi perhatian, Ustaz akan tanya. Tapi yang belakang tu jauh sangat lah. Jauh sangat nak tanya. Kak Ani boleh Ustaz tanya kak? Tak, ini subjek bahasa Arab Kak Ani, bukan bahasa Inggeris. Okey. Okey, sekarang kita masuk ni. Itu sebagai mukaddimah, permulaan. Masa dah habis ke? Dah habis dah. Baru nak masuk ni. Okey, tak apalah. Sebab masa dah habis. Jadi sekarang tengok, kita belajar bahasa Arab walaupun hanya sejam kan, tapi banyak tak ayat Quran yang kita faham. Alhamdulillah. Itu penting. Itu bagus kita belajar bahasa Arab melalui Al-Quran. Jadi 2 in 1. Bahasa Arab pun faham, Al-Quran pun faham. Jadi yang paling penting,
Adik kat belakang tu. Tepi dinding tu. Okey, nama apa adik? Ha? Rizal. Rizal kan? Okey, cuba bangun. Bangun je, bukan nak. Okey. Apa beza antara mabni dengan mu'rab? Bagi mic. Tak apa, tak ada mic pun, Ustaz dengar. Apa beza antara mabni dengan mu'rab? Okey, tak boleh jawab. Adik sebelah. Apa beza mabni dengan mu'rab? Adik ni jangan tengok belakang adik. Apa beza mabni dengan mu'rab? Mabni baris akhir dia Kekal. Mu'rab baris akhir dia betul kata. Okey, ahsan tak duduk. Tu adik. Yang betulkan kopiah tu. Nama apa adik? Mukhris. Anak tun mah adik. Okey. Kenapa Rabu tu baris depan? Tak nampak, bagi spek kat dia. Kenapa Rabu baris depan? Bukan ada fa'il, sebab dia fa'il. Sebab dia fa'il kan? Okey, sebelah adik. Nama apa ni? Faiz. Kenapa Rabba yang kedua tu baris atas? Jangan tanya kawan. Ustaz tanya dia tanya kawan pula. Sebab ada Inna, adik yang ketiga sebelah. Kenapa Rabbi baris bawah? Sebab ada? Tak nampak dari depan. Ada? Mi apa ni? Mi goreng ke mi apa? Ada min. Ada min. Okey, adik belakang. Belakang adik. Boleh tak bagi contoh perkataan mabni yang kita belajar hari ini? Perkataan contoh, perkataan mabni yang kita belajar hari ini. Kuat sikit. Allazina. Okey. Allazini kenapa dipanggil perkataan mabni? Tak berubah. Kenapa dia tak berubah? Jawapannya sebab dia mabni lah. Okey? Jadi belajar bahasa Arab kena fokus, kena fokus. Kalau tak rugi. Sebab ingat satu, belajar bahasa Arab sebenar untuk kita mudah faham Al-Quran. Jadi kalau tak faham Quran, satu kerugian yang sangat-sangat besar. Okey, cukup setakat ni ya. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.